Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, perbincangan kita pada kali ini iaitulah tentang perjalanan haji. Haji adalah merupakan satu ibadah dan sekaligus ia je mengandungi rihlah, perjalanan, pengorbanan dan mengandungi berbagai-bagai manfaat yang telah disebut oleh Allah SWT, liyashhadu manafi'a lahum. Tujuan dilaksanakan haji ini supaya mereka menyaksikan berbagai-bagai manfaat sama ada dunianya dan di akhiratnya. Haji adalah merupakan suatu amalan yang dilakukan secara praktikal. Kerana itu kita lihat di dalam amalan haji tidak banyak ucapan-ucapan ataupun bacaan-bacaan yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak dalam amalan haji iaitulah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Madinatul Munawwarah sampai ke Makkah melaksanakan haji dan balik semula ke Madinah. Perjalanan ini mengandungi pengajaran, hikmah, nasihat, bimbingan dan sekaligus mengandungi hukum hakam yang begitu banyak sekali. Apabila seorang itu ingin mengerjakan haji, maka terlebih dahulu beberapa adab dan peraturan perlu dilakukan supaya ia akan mencapai haji yang dikehendaki, iaitulah haji mabrur yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada balasannya kecuali syurga. Syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah suatu yang kecil, bukan suatu yang main-main. Syurga yang disebut oleh Allah taala ini arduha ka'ardis samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan di dalamnya mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam hadis kursi Allah menceritakan, a'dadtu li'ibadis salihin, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh syurga yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah difikir oleh pemikirannya, tak pernah didengar oleh telinga apa yang ada di dalamnya. Maka di antara persiapan yang pertama, sebelum kita melangkah menunaikan fardu haji, yang pertama sekali ikhlasun niyah. Mesti meletakkan ikhlas niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Niat kita nak lakukan haji ini kerana apa? Kerana inilah amalan, inilah fardu yang telah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya yang mempunyai kemampuan. Kita bukan nak pergi haji kerana nak suruh orang panggil kita haji atau hajjah. Kalau orang panggil nanti balik haji, tidak menjadi kesalahan. Tak perlu kita larang. Jangan, saya dah niat ikhlas. Nanti punah, rusak pula ikhlas saya. Itu tidak perlu. Yang perlunya, keikhlasan kita lakukan haji ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita dapat selepas daripada itu, gelaran ke apa saja, itu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masalah ikhlas adalah masalah hati. Tidak ada seorang yang boleh menilai keikhlasan seorang itu kecuali hatinya sendiri, yang meletakkan tahap mana dia telah mencapai tahap keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seorang itu telah berazam untuk melakukan haji, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya yang telah lepas.
Terutama sekali dosa-dosa yang terlibat dengan manusia, hak-hak yang terlibat dengan manusia, dan hak yang terlibat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak dengan Allah Subhanahu wa taala cukup mudah, kerana Allah Subhanahu wa taala Ghafur, yang bersifat dengan pengampun kepada hamba-hambanya. Apa yang perlu ditekankan di sini sebelum kita sampai ke Makkah Al-Mukarramah, sebelum kita menjejakkan kaki ke bumi Arafah yang penuh dengan keberkatan, dengan janji keampunan Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu kita di sana. Yang pentingnya kita selesaikan hak kita dengan manusia. Terutama sekali hak dengan kedua ibu bapa sekiranya mereka masih hidup. Mintalah keredaan mereka, mintalah keizinan mereka, dan kalau ada perkara-perkara yang belum selesai dengan mereka, ada berlaku putus hubungan silaturahim yang begitu longgar ataupun rapuh ataupun telah rusak, perbetulkanlah. Jangan kita malu, jangan kita segan, jangan kita takut untuk mendapat keredaan mereka, kerana hak manusia Allah SWT beri hak itu kepada mereka untuk mengampun dan memaafkan kita. Itu di antara perkara yang kita kena selesaikan sebelum kita menunaikan haji. Yang seterusnya, mesti memastikan perbelanjaan yang kita nak pergi haji ini daripada harta yang halal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, boleh asingkan di antara akaun yang ada. Sekiranya akaun ini daripada sumber yang tidak halal, letak di tepi. Akaun ini daripada sumber yang baik, inilah yang kita jadikan sebagai bekalan untuk kita pergi menunaikan haji di Makkah Al-Mukarramah. Saya teringat orang-orang yang saleh apabila sampai di tempat, di miqat, sewaktu nak berniat haji. Di antara contoh yang disebut di sini iaitulah Ali Zainal Abidin, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang warak, seorang yang sangat baik. Beliau ketika berada di miqat, berubah mukanya. Orang dah nak berangkat pergi, dia tak berani lagi nak kata labbaik Allahumma labbaik. Apabila dipaksa supaya beliau mengatakan, berniat dan bertalbiyah labbaik Allah, akhirnya beliau dengan penuh kesusahan telah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Setelah ditanya, kenapa? Kenapa kamu susah nak berkata ini? Beliau mengatakan, aku teringat apabila seorang itu datang mengerjakan haji dan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang menyahut seruan engkau dengan mengerjakan haji atau umrah ini setelah bertalbiyah. Sekiranya mereka datang dengan belanjaan yang baik, maka para malaikat akan menyambut labbaika wa sa'daik hajjuka mabrur wa sa'yuka masyhur. Kamu diterima kedatangan kamu, diterima kedatangan kamu. Amalan yang kamu lakukan diterima. Tetapi sebaliknya, sekiranya harta yang kita lakukan itu, yang kita bawa, bekalan yang kita bawa daripada hasil yang tidak baik, pada waktu itu dibimbangi, kita akan disambut dengan sambutan yang tidak mahu kita dengar. Apabila seorang itu berkata labbaik, mereka akan mengatakan la labbaika wala sa'daik, kami tak terima kedatangan kamu. Amalan yang kamu lakukan tidak diterima, kerana perbelanjaan yang kamu bawa ini bukan daripada perbelanjaan yang halal. Halal dan haram adalah satu perkara yang besar. Oleh itu, bersihkanlah harta-harta kita. Kalau harta kita daripada sumber yang tidak baik, maka sebelum kita pergi haji, tukarlah perjalanan, tukarlah apa saja perkara yang bersangkut dengan mal, dengan harta kita, kepada cara jalan mematuhi syariat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta yang kita yang lepas itu, biarlah kita berilah kepada tempat-tempat yang sepatutnya diberikan untuk membersihkan harta-harta yang tidak baik ini. Di antara adab yang perlu kita lakukan sebelum kita keluar melakukan haji, mencari teman-teman yang baik. Mencari teman yang baik. Kawan-kawan yang nak bersahabat dengan kita ini, ya biarlah orang-orang yang boleh membantu kita. Kalau kita leka, kita lalai, mereka boleh mengingatkan kita. Dan kita juga boleh mengingatkan mereka sekiranya mereka ini terlalai daripada mengingati Allah
daripada banyak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sana nanti. Di antara cara mencari teman yang baik juga, iaitulah kita memilih pengendali-pengendali yang baik, yang boleh memberi bimbingan dan pimpinan kepada kita sewaktu melaksanakan haji. Kerana haji adalah merupakan ibadah amaliyah. Yang banyak peratus dalam amalan haji ini, iaitulah perbuatan. Sama ada melakukan tawaf, sa'i, melontar, dan semua perkara itu duduk di perbuatan. Adapun bacaan-bacaan itu hanya sedikit yang datang daripada Nabi SAW. Walaupun kita dituntut supaya sentiasa membaca doa berzikir kepada Allah SWT, tapi tidak disebut sebagai zikir yang khusus. Muslimin dan muslimat, itu di antara adab-adab sebelum kita berangkat daripada rumah, yang kita mesti siapkan diri kita sebagai seorang yang akan pergi menerima anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar, yang kita impikan, yang kita cita-citakan, yang kita harapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berada di Arafah dan kita keluar daripada bumi Arafah. Kita mengharapkan kita keluar bersih daripada segala dosa, sebagaimana ibu kita melahirkan kita dengan tidak ada dosa. Haji adalah ibadat. Sebelum melaksanakan haji, tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah mempelajari hukum hakam yang mesti dipatuhi dan diikuti dalam melaksanakan amal haji. Hari ini berbagai-bagai bentuk ada. Ada kursus-kursus haji yang bersiri-siri, dan ada pengajian-pengajian yang dilakukan di masjid-masjid dan di surau. Ataupun bagi mereka yang tidak berkesempatan, boleh mencari CD ataupun apa saja alat rakaman yang ada pada hari ini untuk kita belajar, untuk kita lihat. Dan bukan setakat itu saja, mana-mana tempat yang kita tidak faham, maka tuan dan puan diminta supaya merujuk kepada ustaz-ustaz. Kalau kita hanya mempunyai kefahaman sendiri dalam ilmu yang kita tidak mahir dalam bidangnya, dibimbangi nanti kita menafsirkan perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Di sini kita faham bahawa mempelajari hukum hakam tentang haji dan umrah adalah suatu keperluan, kerana kita akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bandingkan perjalanan pergi haji ini seperti melancong ke tempat lain. Seluruh dunia kita sudah pergi, tapi itu pelancongan. Tetapi haji adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu seorang itu membuat persiapan diri dari sudut mental, fizikal, dan dari sudut keuangan dan keilmuan. Itulah di antara persiapan yang perlu kita buat. Apabila selesai semua, urusan-urusan perjalanan telah selesai, pada hari kita nak keluar daripada rumah kita menuju ke Makkah Al-Mukarramah, pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa sekali-kali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku haji yang mabrur, amalan-amalan yang diterima, dan perjalanan yang dipermudahkan. Kita berdoa sentiasa. Selepas salat 5 waktu, waktu kita bertahajud, waktu kita salat witir dan sebagainya, doa kita biar berpanjangan. Yang pertama sekali minta Allah Ta'ala sampaikan kita dapat menunaikan haji pada waktu yang terdekat, pada tahun ini. Dan yang seterusnya kita minta Allah Ta'ala bantu kita dapat melaksanakan haji sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuzu anni manasikakum, ambillah perjalanan haji kamu itu daripada ajaranku, daripada amalanku. Itu setelah kita selesai berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta yang seterusnya supaya Allah Taala kabulkan. Allah Taala terima haji kita sebagai haji yang mabrur, haji yang baik yang telah cukup syarat dan rukunnya. Insya-Allah tentang mabrur al-hajj kita akan ceritakan dalam siri yang akan datang. Muslimin dan muslimat, apabila seorang itu ingin keluar daripada rumahnya, hendaklah dia berdoa kepada Allah SWT, membaca doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kita tidak perlu bertanya orang itu dan orang ini, nak turun pintu mana dan pintu ini.
Tidak, yang diajar kita melangkah keluar daripada rumah kita dengan langkah kaki kanan, dengan kita membaca doa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Kita letakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku melangkah. Dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan aku ini serah kepada Allah. Karena kita tidak tahu perjalanan itu boleh pergi dengan baik, dengan selamat atau tidak. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita meletakkan pengharapan kita, wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kedaya upaya, tidak ada kemampuan kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu melaksanakan, kita tidak mampu melakukan apa saja perkara pun. Termasuk sewaktu azan dikumandangkan, Bilal mengatakan hayya 'alas salah, kita menjawab di mana saja kita berada, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Demikianlah apabila kita melangkah turun daripada rumah, kita membaca doa, mengucap selamat jalan, selamat tinggal kepada orang-orang yang kita tinggalkan di rumah. Dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW, astaudikumullah. Doa-doa yang boleh kita dapati, yang banyak terdapat dalam kitab-kitab yang ditulis tentang doa ini. Di antara kitab yang cantik, iaitulah kitab Perisai Muslim, yang terkandung di dalamnya bacaan-bacaan, doa dan zikir yang diambil daripada Nabi SAW. Kemudian setelah kita naik kenderaan, sekali lagi kita naik dengan membaca doa naik kenderaan. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah berada atas kenderaan, kita juga adalah membaca doa musafir. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ini doa-doa yang perlu kita baca. Kemudian setelah kita meneruskan perjalanan kita, banyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang perjalanan kita, dengan kita mengingati Allah, berdoa kepada Allah SWT, minta perjalanan kita selamat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan menuju ke Mekah adalah suatu perjalanan yang jauh. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama sekali, sebelum kita berangkat, bila sampai di Kuala Lumpur, di airport, jadi pihak jamaah mesti menghubungi pihak yang bertanggungjawab seperti tabung haji ataupun syarikat-syarikat swasta yang mengendalikan pakej yang diikuti oleh tuan dan puan. Kerana di sana terdapat proses-proses seperti masalah visa, masalah pasport, masalah tiket penerbangan dan sebagainya yang perlu diselesaikan sebelum kita berangkat. Di dalam perjalanan kita yang jauh ini, kita perlu kepada salat. Salat dalam perjalanan, orang yang bermusafir diberi kelonggaran. Boleh mengqasar, memendekkan salat yang 4 jadi 2. Kemudian yang 2 waktu jadi 1.
Contohnya zuhur dan asar boleh dijamakkan, dijadi satu. Sama ada jamak takdim, kita salat asar dalam waktu zuhur. Atau jamak takhir, kita lewatkan zuhur di dalam waktu asar. Contohnya seorang ini bermusafir. Perjalanannya, dia naik kapal terbangnya berlepas daripada Kuala Lumpur sebelum masuk waktu zuhur. Pada waktu itu, kita tak boleh lagi melakukan salat di atas kapal terbang, dan dijangka kita akan turun di Jeddah nanti, masih lagi dalam waktu asar. Maka tuan-tuan dan puan-puan tak perlu melakukan salat dalam kapal terbang. Kita hanya diminta supaya berniat saja, aku lewatkan, tangguhkan salat zuhur aku ini dalam waktu asar. Apabila sampai diturun nanti di airport, maka kita melakukan salat zuhur dan asar jamak takhir di sana. Demikian juga dalam perjalanan balik, sekiranya perkara yang sedemikian berlaku, tetapi kalau yang dibimbangi berlaku waktu yang sudah tidak ada nak dijamak dengan apa-apa. Kita naik daripada Jeddah pada malam hari dan dijangka turun di Kuala Lumpur pada waktu pagi. Di sana terdapat satu salat yang tidak boleh dijamakkan dengan sesiapa, tak boleh dilewat dan dicepatkan, iaitulah salat subuh. Pada waktu itu, muslimin dan muslimat perlu melaksanakan salat di dalam kapal terbang. Cara melakukan salat dalam kapal terbang, iaitulah kita mengambil wuduk secara yang paling minima sekali. Cara yang paling sedikit menggunakan air, sama ada menggunakan sembuh, sprayer dan sebagainya. Yang pentingnya tidak membasahkan kapal terbang. Dan kita boleh berwuduk dengan sempurna, dengan cara yang baik, boleh membasahkan kulit kita. Kemudian, bagaimana nak lakukan salat? Seboleh mungkin kita bertanya kepada anak kapal, ke arah mana Makkah hari ini, sekarang. Maka kita melakukan salat di celah-celah tempat perjalanan itu. Boleh kita lakukan salat. Sekiranya keadaan yang begitu terdesak, udara yang tidak baik, suasana yang tidak boleh kita bangun daripada tempat duduk, pada waktu itu, dalam keadaan darurah, kita boleh melakukan salat mengikut keadaan yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak taklifkan kepada kita kecuali setakat apa yang kita mampu. Tetapi melaksanakan rukun syarat salat itu adalah dilakukan seboleh mungkin. Kalau boleh berdiri, berdiri. Kalau tak boleh, baru kita duduk dan seterusnya. Jangan sekali-kali kita pergi ke Mekah melakukan haji tetapi mengabaikan salat. Ini satu kerugian yang amat besar. Kemudian apabila kita setelah sampai, dalam perjalanan ini ada dua cara. Jemaah yang langsung daripada Kuala Lumpur ke Mekah, maka mereka mesti berniat ihram di atas kapal terbang. Berniat ihram di atas kapal terbang, sebelum sampai ke Jeddah beberapa ketika, kita akan diberitahu oleh anak kapal bahawa lagi 1 jam atau setengah jam, kita akan melintasi miqat Qarnul Manazil. Pada waktu itu, tuan-tuan mesti bersedia untuk berniat. Bagi rombongan yang datang ke Mekah terus daripada Malaysia, maka tuan-tuan dan puan-puan diminta membuat persiapan awal. Iaitulah kita mandi di rumah kita dengan niat mandi ihram atau mandi musafir, dan kita memotong kuku, sama akan mengandam misai kita, dan perkara-perkara yang lain yang perlu dibuang. Kemudian setelah selesai, kalau kita rasa susah, ini bagi orang lelaki, nak berpakaian ihram, nak tukar pakaian kepada pakaian untuk berihram dengan 2 helai kain dalam kapal terbang, pada waktu itu, tuan-tuan boleh terus je pakai di rumah kita atau pakai di Kuala Lumpur. Apabila sampai waktu niat nanti, kita buka je baju kita, ambil kain yang kedua, ridak, dipakainya di sebelah atas. Itu sudah kira memadai dan lebih menyenangkan. Kalau semua orang nak tukar pakaian dia di atas kapal terbang, memang agak susah dan menjadi kelang kabut. Bagi wanita, bagi orang perempuan, bagi mereka senang saja. Pakailah dengan apa pakaian pun yang menutup aurat. Yang menutup aurat. Kalau nak pakai warna putih, kita pakai di bahagian dalam, yang di luarnya ditutup dengan pakaian yang berwarna gelap, supaya tidak nampak bentuk tubuh kita dan tidak nampak aurat kita. Ihram orang lelaki, iaitulah memakai pakaian yang tidak bercantum, tidak berjahit, dan mereka tidak boleh menutup mukanya, tidak boleh menutup kepala. Bagi orang perempuan, ihram mereka senang je. 2 saja. Pakailah apa saja nak pakai,
Yang tak boleh tutupnya muka dengan tangan sampai pergelangan tangan. Ini dua saja ihram orang perempuan, muka dengan tangan. Orang lelaki semua sekali ihram dia kena pakai pakaian yang telah disebutkan tadi.